Falsafah kemanusiaan berkaitan LGBT. Apa itu LGBT? Sama-sama kita dengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita Profesor Madya Dr. Muhammad Gaddafi bin Haji Rofi dan rakan seperjuangan yang saya hormati sekalian. Saya Ahmed Faik bin Ali Muda bernomor metrik 275938 selaku pembentang pertama dari kumpulan kami akan membentangkan tugasan kumpulan yaitu falsafah kemanusiaan yang bertajuk LGBT. Terlebih dahulu saya perkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nur Wahidah binti Abdullah bernomor metrik 276425. Seterusnya Wan Fauzi Dobi bin Wan Sadi bernomor metrik 276242. Seterusnya Muhammad Aizat bin Ja'far bernomor metrik 276415. Dan yang terakhir Muhammad Rosli bin Abdul Rasid bernomor metrik 276335. Jika melihat pada zaman kini, perkembangan dalam ilmu falsafah itu adalah sangat digalakkan kerana ianya merupakan aktiviti yang memberikan pengetahuan secara meluas dan mengasah pemikiran secara intelektual seseorang itu. Ilmu falsafah ini adalah berkaitan dengan kemampuan akal fikiran tentang sesuatu perkara. Pengertian falsafah ini adalah sejagat seperti wujudnya perasaan cinta terhadap ilmu, kebenaran, akhlak dan juga sistem metafisik yang berlaku menerusi akal fikiran manusia. Mempelajari ilmu falsafah itu merupakan ilmu tentang sesebuah proses dalam memahami aktiviti-aktiviti berfikir manusia, dan falsafah itu sendiri adalah aktiviti berfikir. Falsafah mendorong manusia itu untuk berfikir dengan lebih kritis dan kreatif bagi menghasilkan sesuatu pandangan secara kolektif dan menyeluruh. Berdasarkan penulisan laporan, isu semasa yang ingin dibincangkan adalah berkaitan LGBT, yang mana ianya merupakan salah satu isu yang berkaitan dengan falsafah kemanusiaan. Fenomena lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT ini semakin hari semakin menjadi satu isu semasa yang utama yang boleh memberikan dorongan antara kewujudan tingkah laku yang songsang dalam kalangan masyarakat di negara kita ini. Isu ini seringkali dilihat dan melibatkan golongan generasi muda yang baru sahaja mengenali dunia luar dengan penuh dengan cabaran dan dugaan yang hebat. Dalam laporan ini akan mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan isu LGBT di negara Malaysia dan pelbagai aspek yang akan dibincangkan. Sekian saja saya pembentang yang pertama. Saya akan serahkan kepada pembentang yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Gaddafi bin Haji Rofi dan rakan-rakan seperjuangan semua. Saya Nur Wahidah binti Abdullah bernomor matrik 276425 selaku ahli kumpulan kami yang seterusnya. Apakah kedudukan LGBT di Malaysia? Adakah kehadiran mereka membawa kesan positif atau negatif? Mari kita sama-sama bincangkan. Jika kita lihat kepada aktiviti LGBT ini di negara kita, ianya tidak diberikan perhatian sewajarnya oleh pihak media. Akan tetapi isu ini banyak dibangkitkan di ruangan akhbar dan diterbitkan secara umum bagi memberi pengetahuan secara menyeluruh kepada pembaca. Berita yang diterbitkan tidaklah menggambarkan secara negatif sepenuhnya tentang aktiviti LGBT ini, tetapi tidak juga menggambarkan aktiviti ini secara positif. Bahkan penulisan berita yang diterbitkan hanyalah bersifat untuk memberikan pengajaran dan sokongan moral kepada individu yang terlibat dalam kancah dunia LGBT ini. Ali 2018 berkata, terdapat penularan aktiviti LGBT di kalangan pelajar institusi pengajian tinggi
di mana hal ini dapat dilihat apabila semakin banyak berlakunya perbuatan seks luar tabi'i dan songsang. Ini adalah antara gejala serius yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar universiti. Bukan itu sahaja, di Kenal Pasti juga terdapat beberapa universiti swasta yang menggunakan platform untuk merancang dan mengadakan aktiviti yang lebih berunsurkan LGBT. Hampir setiap hari, peranan media melaporkan pelbagai cerita dan berita yang menyentuh akan permasalahan tingkah laku dan adab masyarakat yang ketara berlaku seperti maksiat, rogol, berzina, penyalahgunaan dada, keganasan dan sebagainya yang menjurus kepada aktiviti negatif yang membawa kepada keruntuhan nilai akhlak dan nilai-nilai murni di mana salah satu puncanya timbul atas masalah LGBT. Pelbagai isu dan masalah muncul kesan daripada pelbagai tuntutan yang dibuat oleh LGBT ini. Ini ekoran daripada perkembangan mereka setelah diberikan pendedahan tentang hak-hak mereka seperti yang diperlakukan di luar negara. Dan antara isu utama yang berkait rapat dengan masalah LGBT ini adalah perlakuan LGBT itu sendiri yang bersifat kontra dan sangat bertentangan dengan hukum syarak. Seterusnya, saya akan memperkatakan tentang perkara nombor 3, iaitu LGBT menurut Undang-Undang Islam. Larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral tetapi ianya bersifat ad-din yang mana mempunyai masalah secara serius dengan agama Islam. Pengiktirafan terhadap pelaku LGBT dan membenarkan mereka melakukan hubungan serta berkahwin sesama jantina akan menimbulkan pelbagai masalah dan kekeliruan dalam kehidupan norma Islam. Apatah lagi kebanyakan pensyariatan Islam juga mempunyai kaitan dengan fitrah ketetapan jantina, manusia atau aurat, perkahwinan, nasab atau keturunan. Menurut Asgar dan Yusuf 2018, jika aktiviti LGBT ini gagal dibendung melalui undang-undang secara sah, dikhawatiri akan lebih ramai pasangan suami isteri yang akan bercerai-berai, mempersendakan hukum agama dan melakukan aktiviti terlarang tanpa mengira kesalahan mereka. Sekiranya keadaan ini akan berterusan, ia akan meruntuhkan institusi perkahwinan selesa. Di Malaysia, aktiviti LGBT ini sangat jelas merupakan suatu kesalahan yang menyalahi hukum agama dan undang-undang kesalahan jenayah syariah, di mana seperti negeri-negeri yang memperuntukkan kesalahan yang merangkumi kesalahan seperti liwat, lelaki berlagak seperti perempuan, perempuan berlagak seperti lelaki, musahakah, perhubungan jenis luar tabi'i, pondan dan hubungan sejenis. Kesemua kesalahan tersebut terdapat dalam akta, enakmen dan ordinan negeri-negeri tertentu di seluruh Malaysia. Setakat ini sahaja daripada saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudara Muhammad Rosli bin Abdul Rashid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan seperjuangan UUM. Saya Muhammad Rosli bin Abdul Rashid bernombor matriks 276335 ingin menyambung pembentangan daripada rakan saya sebentar tadi, iaitu kesan perbuatan LGBT. Antara kesan aktiviti LGBT ini kepada individu adalah akan mencalar dan menjatuhkan maruah. Hidangan yang bakal diterima oleh pelaku adalah hanya cemuan, sindiran dan juga kata-kata kesat daripada masyarakat sekeliling. Jika dilihat di negara barat, terdapat ramai pelaku LGBT yang beranggapan mereka sudah berkahwin dengan jantina sejenisnya dan hidup bagaikan suami dan isteri. Bahkan perkara yang sama juga turut berlaku di negara Malaysia, di mana golongan ini akan tinggal serumah ataupun mungkin menyewa bilik dan tinggal sebilik. Keseronokan untuk bersama merupakan motif
utama kepada golongan ini sehingga mereka lupa akan bahaya yang akan mereka terima. Akibat turutkan hawa nafsu yang songsang, maruah diri dibuang ke tepi, kecelaruan yang dialami oleh golongan ini akan menyebabkan masa hadapan mereka gelap dan juga hancur. Kesan kedua akibat daripada perlakuan LGBT ini adalah akan membawa masalah kesihatan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Hal ini adalah kerana melalui aktiviti yang dilakukan oleh golongan LGBT ini pastinya akan membawa kepada penyebaran pelbagai jenis penyakit berjangkit yang berbahaya. Antaranya adalah HIV ataupun AIDS. Perkara ini dapat disahihkan lagi apabila laporan yang dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia telah menyatakan bahawa peningkatan kadar jangkitan HIV di negara ini secara umumnya telah meningkat dan ianya pula disumbangkan oleh golongan LGBT. Sebanyak 42% peningkatan kes AIDS di negara ini disumbangkan oleh golongan heteroseksual, manakala sebanyak 36% pula disumbangkan oleh golongan biseksual. Ini laporan daripada Majlis AIDS dan Yayasan pada tahun 2016. Kesan ketiga adalah melibatkan tindakan daripada masyarakat sekeliling yang bertindak membuang golongan LGBT ini. Hal ini adalah kerana aktiviti yang mereka lakukan adalah yang sangat bertentangan dengan nilai dan norma kehidupan seseorang manusia secara formalnya. Seterusnya, kesan perlakuan LGBT ini juga adalah terhadap agama. Agama adalah panduan hidup bagi penentunya dan dalam agama juga mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti sama ada Islam, Hindu, Buddha dan Sikh, agama-agama lain turut menolak LGBT ini. Pada zaman dahulu, kisah kaum Sadum yang dibinasakan oleh Allah akibat perbuatan jijik mereka cukup sudah membuktikan bahawa Islam menentang dan melarang umatnya terlibat dengan kancah LGBT ini. Melihat kepada tujuan bagi setiap perkahwinan adalah untuk melahirkan zuriat sebagai penyumbang generasi akan datang. Akan tetapi dilihat daripada perbuatan ini, apabila seorang lelaki bersuamikan lelaki dan seorang perempuan pula beristrikan perempuan, mereka berkahwin tanpa melalui kaedah yang betul dan hidup bersama. Sekiranya amalan LGBT ini amat berluasa, maka matlamat Islam untuk meramaikan umat tidak dapat dicapai dengan baik. Seterusnya saya ingin menyambung pembentangan, iaitu faktor gejala LGBT. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan perkara ini mudah untuk berlaku. Antara faktor yang membawa gejala LGBT ini adalah disebabkan oleh kecelaruan identiti yang berlaku, yang mana ianya disebabkan oleh dua faktor utama, iaitu faktor masa silam dan faktor perasaan. Melihat kepada faktor masa silam adalah pelakon hubungan yang berlaku dengan ibu bapa, manakala faktor perasaan pula adalah seperti pandangan terhadap diri sendiri yang berasa selesa dengan penampilan yang berlawanan dengan jantina. Bukan itu sahaja, pendapat daripada Ashraf Wajdi Dusuki pada tahun 2016 menyifatkan terdapat dua faktor utama yang menyebabkan berlakunya perbuatan LGBT ini adalah disebabkan oleh faktor semula jadi manusia itu sendiri, seperti kejadian kunsa, dan faktor yang dibentuk seperti psikologi, didikan dan persekitaran, iaitu bermaksud seperti dia dilahirkan seseorang yang lembut, begitu maksudnya. Faktor kedua yang membawa kepada penambahan perbuatan LGBT adalah disebabkan oleh faktor kurangnya penghayatan dan agama dalam agama dan nilai-nilai murni yang diterapkan dalam diri, terutamanya kepada golongan remaja. Hal ini disebabkan oleh ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar kemewahan duniawi dan kedudukan sehingga mereka alpa terhadap perihal anak-anak mereka. Penerapan nilai agama dan nilai-nilai murni yang baik akan membantu untuk mengurangkan masalah ini kerana masih berlandaskan kepada agama yang kukuh. Kealpaan ibu bapa hanya akan mengundang perkara negatif kerana anak-anak ini tidak dapat membezakan perkara baik dan juga buruk terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Seterusnya, faktor ketiga yang membawa kepada wujudnya golongan LGBT ini adalah disebabkan oleh pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan kajian, seseorang itu akan lebih cenderung mempunyai hubungan rapat dengan rakan sebaya berbanding dengan ahli keluarga. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang itu, apatah lagi bagi golongan remaja ke jalan yang tidak benar dan songsang.
Faktor yang keempat adalah disebabkan oleh pengaruh media massa. Kepesatan dunia pada hari ini dapat memperlihatkan bahawa setiap perkara itu berlaku dan bermula dengan media massa, yang akan mempengaruhi seseorang di mana semakin berkembang secara pesatnya. Media massa merupakan keperluan kepada setiap individu dan digunakan setiap hari. Media massa ini banyak memberikan kebaikan, namun juga hanya akan mempengaruhi seseorang itu, terutamanya golongan remaja, ke arah yang negatif secara diam. Keterbukaan perbuatan LGBT di media massa menjadikan golongan lain beranggapan ianya seronok dan dapat memberikan ketenangan dalam diri. Faktor yang terakhir adalah disebabkan oleh pemikiran dan juga norma dominan sesuatu masyarakat terhadap sempadan gender. Bagi individu yang tidak dapat mengidentifikasikan dirinya dalam mana-mana genital, ianya akan dianggap sebagai mengalami masalah kecelaruan sistem gender. Faktor genital inilah yang akan meletakkan faktor genetik sebagai punca juga kepada penglibatan di dalam gejala LGBT ini. Saya selesai pembentangan saya. Seterusnya saya ingin lanjutkan pembentangan kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Gaddafi Haji Rofi selaku pensyarah subjek MPU 1043 Falsafah dan Isu Semasa serta warga UUM sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya yang telah membuat perbentangan, iaitu Encik Ahmad Faik, Puan Nur Wahida dan juga Encik Muhammad Rosli. Saya akan mulakan dengan perkara nombor 6, iaitu cabaran menghadapi LGBT. Isu LGBT ini bukanlah isu baru, tetapi ianya mungkin akan membawa lebih besar kesannya kepada pembentukan individu, masyarakat dan negara jika tidak diatasi dengan baik dan secara menyeluruh. Peranan daripada pelbagai pihak dilihat sangat diperlukan, terutamanya dalam memberikan dan membangkitkan kesedaran kepada golongan LGBT ini. Perbuatan LGBT ini adalah sangat bertentangan dengan budaya, tradisi, agama dan kepercayaan di negara Malaysia. Ianya merupakan kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman mengikut Undang-Undang Syariah dan Undang-Undang Sivil Malaysia. Berdasarkan kepada Perlembagaan Malaysia memperlihatkan bahawa hak asasi manusia itu adalah tidak boleh digunakan bagi berlaksana sesuatu perbuatan yang tidak bermoral, tidak rasional dan bertentangan dengan akhlak yang baik. Dalam menghadapi masalah perbuatan LGBT ini, seringkali dilihat terdapat cabaran yang terpaksa dilalui. Antara cabaran yang dilalui adalah menerima kritikan daripada segelintir masyarakat yang mana mereka bertindak melemparkan tuduhan kepada pihak penguasaan agama kerana menceburi urusan pribadi dan hak kebebasan golongan LGBT ini. Pada pandangan golongan LGBT ini, mereka mengatakan bahawa apa yang mereka lakukan adalah yang terbaik untuk diri sendiri dan tidak memerlukan pantauan atau nasihat daripada individu lain hanya untuk membetulkan keadaan. Cara hidup mereka yang sedia ada menjadikan mereka lebih berani dan tidak takut kepada tindakan undang-undang. Cabaran yang kedua apabila menghadapi LGBT ini adalah dari segi kaedah dan prosedur yang disanakan oleh pihak PPA, yang mana ianya dilihat tidak mempunyai tahap sistematik yang baik dan seringkali tersasar serta melebihi skop tugas yang diberikan. Di bawah Undang-Undang Jenayah Syariah pada amnya terdapat lebih kurang 45 peruntukan kesalahan yang merangkumi kesalahan berkaitan akidah, akhlak, kesucian agama, Islam dan pelbagai lagi. Jika diperhalusi, didapati hampir 20 kesalahan yang tidak begitu jelas elemen-elemen kesalahannya. Akibatnya, ia menyukarkan pelaksanaan penguatkuasaan dan pegawai penguatkuasa agama atau PPA sering berhadapan dengan masalah ketika menjalankan operasi. Dalam Seksyen 57 Enakmen Jenayah Syariah Perak 1992 menjelaskan, sesiapa melakukan perbuatan atau berkelakuan tidak sopan yang bertentangan dengan hukum syarak di mana-mana tempat awam adalah bersalah atas suatu kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan. Okey.
Sebentar tadi saya sudah perjelaskan berkaitan cabaran menghadapi LGBT, khususnya perkara nombor 7 iaitu penyelesaian masalah LGBT. LGBT ni amatlah bahaya ya, seperti yang tuan-tuan tahu. Okey, penyelesaian masalah LGBT ini. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan masalah ataupun gejala LGBT ini. Antaranya adalah penyelesaian melalui pendekatan undang-undang seperti penguatkuasaan undang-undang sedia ada, semakan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang kesalahan jenayah syariah diguna pakai sebaiknya bagi mengatasi masalah LGBT ini. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan kerangka falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana ianya merupakan dasar kepada pendidikan di negara ini. Hal ini bermakna semua aktiviti pendidikan persekolahan di Malaysia harus selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ini, iaitu pendidikan yang diajarkan di negara ini merupakan salah satu bentuk usaha yang dilakukan secara terusan bagi memperkembangkan lagi proses individu serta menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang lebih seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey, penyelesaian yang ketiga ialah melalui rukun negara, di mana dapat dilihat bahawa proses pembangunan negara itu telah mengalami perubahan yang pesat. Pelbagai dasar dan program telah dirangka bagi memacu dan menjayakan pertumbuhan politik, ekonomi dan sosial negara supaya ianya terus berada dalam keadaan selari dengan perkembangan dunia pada zaman ini. Melalui rukun negara telah menimbulkan semangat dan identiti yang sama bagi semua rakyat Malaysia. Rukun negara disifatkan sebagai bentuk ideologi kebangsaan yang difikirkan boleh membantu mengeratkan perpaduan kaum, memandangkan masyarakat akan mempunyai bentuk pemikiran, perasaan dan nilai yang sama. Seperti sedia maklum, rukun negara mempunyai 5 prinsip. Okey, 5 prinsip. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini diwujudkan bertujuan untuk membentuk sebuah negara yang bersatu padu dan memiliki rakyat yang berakhlak, adil, demokratik dan sebagainya. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada ahli kumpulan saya yang terakhir, iaitu Wan Fazrul Dobi, untuk meneruskan tugasan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Aizat dan rakan-rakan yang telah membentangkan tugasan daripada kumpulan kami sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua warga UUM sekalian dan juga kepada pensyarah kita iaitu Profesor Madiam Dr. Muhammad Khadafi Haji Rofi. Saya Wan Fazrul Dobi bin Wan Sadi, nombor metrik 276242, akan membentangkan tugasan yang terakhir. Setelah kita mendengar pembentangan daripada kumpulan kami sebentar tadi, kita dapat lihat kesimpulannya, permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya menular secara kritikal sangat tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Berbagai isu dapat dilihat yang kesemuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi risiko kepada keruntuhan sesebuah negara. Peruntukan undang-undang sedia ada perlu diperkemas dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara dapat diatasi secepat yang mungkin. Gejala LGBT ini sememangnya suatu yang sukar untuk dibendung jika pihak-pihak berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon terhadap tingkah laku LGBT. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak yang diberikan
tanggungjawab untuk menangani isu LGBT ini. Namun segala cabaran itu perlu ditempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya. Usaha-usaha yang dicadangkan diharap dapat membantu menyelesaikan gejala LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sepatutnya. Sebuah negara yang maju tidak hanya berkisar tentang kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja. Malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap, peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Saya mewakili rakan-rakan semua ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Kadafi Haji Rofi kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tugasan yang telah diberikan. Kami juga berharap agar isi kandungan video ini memberi sedikit sebanyak informasi kepada semua yang menonton. Sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.